Malam ini kita akan masuk berkenaan dengan sambungan pengajian kitab Al-Azkar kita mengenai perkara yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan tahiyyat ataupun tasyahud. Baik, berkatanya penulis kita rahimahullah, pada solat sunnah yang diniatkan lebih dari 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, dan seterusnya kita dapat berada dalam pengajian kuliah ilmu kita pada malam ini sementara kita menunggu masuknya waktu salat fardu isya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara mereka yang diterima amalannya dan diganjari akan pahala dan keredaannya, dan supaya kita diberikan kefahaman ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan masuk berkenaan dengan sambungan pengajian kitab Al-Azkar kita mengenai perkara yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan tahiyyat ataupun tasyahud. Baik, berkatanya penulis kita rahimahullah, pada solat sunnah yang diniatkan lebih dari 4 rakaat, seperti diniatkan 100 rakaat umpamanya, maka ia solat seperti apa yang diniatkan. Ketika tinggal berbaki 2 rakaat, yakni yang akhirnya, ia bertasyahud, lalu menyempurnakan 2 rakaat lagi, lalu ia bertasyahud, kemudian ia memberikan salam. Baik, ini pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam perbahasan mengenai solat sunat. Ya, bukan solat wajib ya. Solat wajib kita dah bincang sebelum ni. Yang mana solat wajib dia ada tasyahud awal, dia ada tasyahud akhir. Yang mana tasyahud awal berbeza dengan tasyahud akhir. Tetapi bagi solat sunat, kalau sekiranya seseorang itu nak menunaikan solat sunat dengan jumlah 4 rakaat. Jadi kata Imam Nawawi ada 2 kaedah untuk dia melaksanakan solat itu. Yang pertama, dia tunaikan 2 rakaat dan diikuti 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat, 1 salam, kemudian 2 rakaat lagi dengan salam. Maknanya 4 rakaat dengan 2 salam. Maknanya dia buat 2, habis selesai, dia bangun balik, dia buat lagi 2. Buat 2 macam tu, sampailah cukup 100 lah kalau dia nak sembahyang 100 rakaat. Ya, kalau dia nak sembahyang 8, dia buatlah 2 begitu sampailah 8. Demikianlah berapa bilangan rakaat yang dia nak kerjakan pun. Kerana ini adalah yang lebih afdal.
menurut dalam pandangan yang terpilih di dalam mazhab Syafi'i. Kerana ia berasaskan kepada hadis Nabi SAW. Baginda bersabda menyatakan as-salatu raka'atain. Raka'atain. Salat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat tu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya. Sehinggalah apabila disyariatkan 4 rakaat. Kemudian datang solat fardu, Allah syariatkan 4 rakaat. Macam zuhur, macam asar, macam isya. Maka dijadikan ia kekal dengan 2 tasyahud. Cuma tasyahud yang pertama tu tak bagi salam. Hanya diberi salam pada tasyahud yang terakhir. Itu khusus bagi solat fardu. Kemudiannya ditambah. Pada awalnya 2-2-2 begitu. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua adalah seseorang menunaikan 4 rakaat. Dia niat solat sunat 4 rakaat sekaligus. Ya, 4 rakaat sekaligus. Tetapi pada rakaat yang kedua, ketika tinggal 2 rakaat, ia bertasyahud. Maknanya habis 2 rakaat tu dia duduk tasyahud. Cuma dia belum memberi salam. Lalu dia bangun, dia menyempurnakan lagi 2 rakaat dengan tasyahud juga, kemudian baru dia memberi salam. Maknanya macam serupa seperti solat fardu. Macam serupa seperti solat fardu. Cuma bedanya tasyahud itu adalah tasyahud yang panjang, bukan tasyahud yang ringkas. Kalau tuan-tuan sembahyang fardu, rakaat yang kedua dibaca tasyahud ringkas yang disebut tasyahud awal, yang kita tak baca sampai habis. Ya. Tetapi untuk solat sunat ini pada 2 rakaat tu kita baca tasyahud yang sempurna, cuma tak bagi salam. Kemudian kita tambah lagi 2 rakaat dan kita baca juga tasyahud yang sempurna, cuma ditutupi dengan salam. Itu bezanya. Ya. Baik. Itu satu kaedah. Itu kaedah yang pertama. Daripada kaedah kedua tu, itu pandangan yang pertama yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Kemudian beliau huraikan lagi, sekelompok sahabat kami berkata, ada dalam pandangan kaedah yang kedua tu, ada 2 tata cara. Tuan-tuan nak pilih yang mana, tak ada masalah. Yang masalah tak semayang. Nak pilih kaedah mana, itu ada ruang di dalam mazhab Syafi'i pun ada perbahasan dia. Dia kata, ada kelompok yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Pandangan pertama tu adalah pandangan yang dipelopori oleh Imam Ar-Rafi'i. Tapi pandangan yang kedua dalam pecahan mazhab Syafi'i itu dipelopori oleh pandangan Imam Ar-Ramli dan beberapa yang lainlah yang bersependapat dengan dia. Dia kata apa? Tidak boleh lebih dari 2 tasyahud dan tidak boleh antara tasyahud pertama dan kedua lebih dari 2 rakaat. Boleh antara keduanya hanya 1 rakaat. Maka jika lebih dari 2 tasyahud atau antara keduanya lebih dari 2 rakaat, maka salatnya batal. Maka salatnya batal. Itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau semayang sunat 4 rakaat, contohnya kadang-kadang selalu orang tanya, Ustaz, semayang qabliyah zuhur ni nak buat 4 rakaat 1 salam ke 4 rakaat 2 salam? Dan selalu orang duk tanya kan. Dia nak buat 4 2 salam pun boleh, 4 1 salam pun boleh. Yang tak boleh 4 tak ada salam. Semayang apa? Tak ada bagi salam. Salam tu rukun qauli. Cuma kalau dia buat 4 1 salam, timbul persoalan kedua. Kalau dia buat 4 1 salam,
apakah dia perlu melakukan tasyahud pada 2 rakaat yang pertama? Itu persoalan dia. Kalau dia buat dua-dua tak timbul persoalan, tu tak ada masalah lah. Dia buat 2 habis dia bangkit lagi, tu tak ada isu. Isu dia bila dia nak buat satu salam ni. Perlukah ada tasyahud pada 2 rakaat yang pertama atau memadai dengan yang terakhir sahaja? Dalam bab ni ada 2 pembahagian dalam ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Nak buat 2 rakaat yang pertama ada tasyahud pun boleh. Nak buat 4 rakaat tasyahud di akhir pun boleh. Maknanya 4 rakaat, 2 tasyahud, 1 salam pun boleh. Atau 4 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam. Dia jelas kan? Jadi kalau kita tengok orang tu buat 2 tasyahud pun, betul lah. Tak ada masalah lah. Cuma Imam Nawawi dalam bab ni, dia kata kalau seseorang itu, ni tak ada dalam Al-Azkar, dalam kitab dia yang lain, dalam Majmu' dia kata, kalau seseorang itu melakukan tasyahud yang lebih, maka itu lebih aku sukai. Lebih elok lah. Disebabkan kerana dia baca zikir lebih. Kan dalam tasyahud kan kita ada selawat, ada pujian pada Allah. Maka jika dia buat tu lebih, itu lebih aku sukai. Tapi kalau dia tak buat, dia buat dengan 1 saja, pun tak jadi masalah. Ya, baik. Okey, jadi jelas kat situ tuan-tuan ya. Itu untuk pandangan kedua lah, ya. Okey, kemudian kita tengok yang lain pula mengatakan, ada juga pandangan lain pula dia bawa yang mengatakan boleh bertasyahud pada setiap rakaat. Maknanya setiap satu rakaat tasyahud. Kalau dia semayang tapi tak bagi salam, tasyahud, bangun tasyahud, tapi tak ada salam. Tetapi yang paling sahih, maknanya paling kuat dipilih sebagai pandangan mazhab yang mu'tamad. Maknanya itu dipersetujui oleh majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu dipanggil pandangan mu'tamad. Adalah boleh pada setiap 2 rakaat, bukan setiap 1 rakaat. Kalau setiap 1 rakaat jenuh tuan. Tuan-tuan semayang sunat 8 rakaat, setiap rakaat tasyahud, bangkit dia tu. Hak jenis sakit lutut dan kesian lah. Dia dah duduk bawah, dia nak bangkit, saya rasa dia terus tasyahud akhir lah. Dia kira semayang witir terus lah. Tak boleh bangkit dah lah, witir terus lah dia kata. Jadi semayang 1 rakaat kan. Sebab nanti dia fikir ada 8 lagi tasyahud nak kena buat. Dia kata saya ni baru lepas buat operation, lutut pun tak apa nak okey lagi. Ya. Jadi yang tepatnya setiap 2 rakaat. Macam saya kata tadilah. Ya, setiap 2 rakaat tasyahud. Setiap 2 rakaat tasyahud. Sama ada dengan 1 salam, apatah lagi dengan 2 salam. Okey? Baik. Kemudian tasyahud akhir. Sama juga macam semayang lepas isyak 4 rakaat. Yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bazzar, siapa yang semayang isyak, lepas isyak tu 4 rakaat, ya, faka'annama, seumpama dia itu telah diberikan pahala mendapatkan, seakan-akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab hadis tu sebut arba'an. Maknanya Nabi salat 4, disebut langsung perkataan 4. Dia tak sebut lafaz hadis tu 2 rakaat. Ya. Jadi kat situ ulama kata yang lebih afdal buat 4, bagi pendapat Imam Nawawi lah, buat 4 tapi 2 tasyahud, 1 salam. Buat 4, 2 tasyahud, 1 salam. Tapi kalau tuan-tuan nak buat 2-2 pun tak ada masalah. Ada keluasan dalam bab tu. Ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang berikutnya. Perbahasan yang seterusnya mengenai dengan tasyahud.
Tasyahud akhir. Sebelum ni kita dah bincang tasyahud awal. Tasyahud akhir wajib menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan para ulama. Majoriti para ulama mazhab berpendapat tasyahud akhir ni wajib, bahkan dia rukun. Ya, kalau meninggalkannya maka dengan sengaja batal salatnya. Kalau terlupa dia kena berpatah balik untuk melakukan tasyahud tadi. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ini mazhab Hanafi dan Maliki adalah sunnah. Maknanya kalau tinggal tak batal semayang, tapi kena buat sujud sahwi. Ya. Baik, itu bagi pendapat mazhab lain lah, Hanafi dan Maliki. Cuma tasyahud akhir ini dalam mazhab Syafi'i, dia mestilah ia dilakukan sebaik-baiknya, bukan wajib ya, sebaik-baiknya duduknya itu secara tawarruk. Ya, secara tawarruk. Tawarruk ni punggung ditetapkan di atas tanah, kemudian kaki kiri dikeluarkan di bawah kaki kanan yang telah dilipatkan. Cuma duduk tawarruk ni ada dua cara Nabi buat. Tuan-tuan boleh pilih mana yang nak buat. Cara yang pertama, masih sama punggung di atas tanah, kaki kiri kita tu dibaringkan, dilandaikan di atas tanah dan dia diletakkan di bawah kaki kanan kita. Dan kaki kita ditegakkan jarinya menghadap kiblat. Itu cara pertama. Yang tu pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i untuk tawarruk yang paling banyak Nabi buat. Yang kedua, kaki kiri itu bukan diletak di bawah kaki kanan yang ditegak, tapi diletakkan di celah bawah. Macam kita letak ni paha kita lipat, dimasukkan bawah lipatan itu. Yang ni saya rasa payah. Hak jenis paha besar ni, hak jenis betih KFC ni tak lepas. Yang jenis betih halus itu boleh lah. Nak letak celah tu. Jari kaki ni, belah kiri ni, dikepit di bawah paha dan betis kanan yang ditegakkan. So itu pun tawarruk juga. Tapi yang paling banyak dilakukan, diletakkan di bawah kaki kanan yang telah ditegakkan tu. Bukan celah-celah tu kalau nak buat pun boleh, kalau siapa yang boleh lah. Tapi biasanya yang lebih kita selesa adalah di bawah. Ya. Baik. Tetapi kalau kita tak mampu nak duduk tawarruk disebabkan kerana tak ada ruang. Semayang kita nak duduk macam ni, tak ada ruang tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, bukan semua berisi. Kebanyakan mereka walaupun rapat saf, mereka boleh duduk tawarruk dengan baik. Kita ni makan sedap, khasiat banyak kan, macam-macam makanan boleh dapat makan. Lepas tu kaki kita pun tak apa nak bagi bila lipat. Tu yang bila nak duduk tawarruk tu kan, kita makan space orang. Kita duduk tu atas paha orang kita landing. Sebab kaki kita tak boleh lipat lurus. Sahabat Nabi boleh, kita yang tak lepas. Jadi kita tengok keadaan. Kalau sekiranya dengan duduk tawarruk itu kita rasa kita boleh menyakitkan orang lain dengan kita duduk atas paha dia ke, dia nak buat tasyahud pun tak boleh, atau duduk di atas kaki kiri dia yang dilipatkan tu, maka pada ketika itu duduklah secara iftirash. Maksudnya duduklah secara iftirash. Maksudnya duduk macam duduk tasyahud awal. Sebab saya pernah kena. Saya duduk macam tu, kita kecil ya, main satu orang, dia landing tu kaki kiri tu pop kena. Nasib baik saya tak. Saya menahan kesakitan lah. Jadi kita tak adalah melatah ke apa kan. Tapi kena tahan sakit lah sepanjang tasyahud akhir tu. Kena pula imam baca panjang pula doa tu. Lama sikit lah, kebas lah sikit kaki kiri tu. Ya. Jadi jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Kalau tak boleh duduk tawarruk tak apa. Duduk
pilihlah duduk secara iftirash, yakni duduk secara tasyahud awal. Yang kedua dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya seseorang itu masbuk, dia datang, imam duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir, iaitu duduk secara tawarruk, sedangkan bagi hak dia baru satu rakaat contohnya, sebab dia masbuk. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua cara kaedah duduk. Dua cara kaedah duduk. Pertama, mengikut imam. Mengikut imam. Macam mana imam duduk, macam tu dia duduk. Yakni duduk dengan tawaruk. Tapi lepas imam bagi salam, dia kena tambah lah. Jangan dia bagi salam lah. Pasal dia baru satu rakaat. Dia masbuk. Cara yang kedua adalah dia duduk secara iftirash. Yakni duduk tasyahud awal. Bila imam bagi salam, dia terus naik untuk menyempurnakan baki rakaat yang berbaki ke atasnya. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang tu duduk tahiyat akhir, lepas imam bagi salam dia naik pun boleh, atau dia duduk tahiyat awal, imam bagi salam dia naik pun boleh. Cuma yang dipilih oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, dia kata duduk tasyahud awal itu adalah lebih baik. Sebab apa? Sebab untuk tidak mengelirukan. Sebab kadang-kadang ada orang datang, dia nak jadi makmum kepada kita. Dia pun masbuk juga. Dia tengok, tak sempat dah ni. Dia pun datang, imam dah bagi salam, dia kira nak ikut kita lah sebab dia tahu kita masbuk. Tapi bila kita duduk macam tu, dia menyangkakan kita tidak masbuk. Tiba-tiba kita bangun. Ya. Jadi duduk seperti itu difahami oleh orang yang terkemudian bahwasanya kita adalah orang makmum yang masbuk dengan imam. So kita memberi ruang kepada orang lain untuk orang lain mengikuti untuk berjemaah bersama dengan kita. Ya. Tapi kalau ada satu orang buat duduk macam tasyahud akhir pun tak ada masalah. Ya. Cuma susah sikit lah. Lepas imam bagi salam, dia nak bangun balik tu agak sulit sedikit. Ya. Okey, baik. Adapun tasyahud awal hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Baik. Ada persoalan, bolehkah kita duduk dengan meletakkan punggung di atas kedua tumit kaki kita? Kita tegakkan kedua telapak kaki kita tu, kemudian punggung diletakkan di atas kedua tumit kaki. Ini dalam bahasa Arab disebut duduk iqa'. Duduk iqa'. Duduk iqa' ni boleh dibenarkan kerana sahabat mengatakan, kami pernah melihat Nabi SAW solat dalam pemusafirannya. Ketika Nabi duduk, baginda duduk secara iqa'. Iqa' tu macam itulah, tegakkan dua telapak kaki tu, punggung diletakkan di atas kedua tumit kaki. Boleh duduk macam tu, tak ada masalah. Ya, jika ada keuzuran ataupun tak ada keuzuran tapi dia nak duduk macam tu, boleh. Cuma kalau yang lebih afdal iftirash itu. Tapi kalau dia tak boleh nak lipat kaki dia, setengah orang kan lipat kaki dia sakit, dia gout ke, dia apa ke, kita tak tahulah kan. So dia boleh duduk dengan secara iqa'. Sebab iqa' ni Nabi SAW duduk dan buat, ulama dalam mazhab Syafi'i kata ketika keperluan. Contoh, Nabi solat iqa' musafir. Masa musafir, Nabi duduk macam tu. Masa perang, semayang dalam perang, Nabi duduk macam tu. Bahkan ketika makan, ni saya tengok tak banyak orang, sunnah Nabi, masa duduk makan ni pun kena ikut juga. Bukan sunnah tu mesti makan dengan tangan kanan saja, cara duduk pun. Yang famous antara kita duduk lipat kaki kiri, tegak paha kanan. Itu famous. Ya, memang Nabi buat macam tu. Kerana
Tapi Nabi akan dekatkan perutnya dengan paha kanannya tu, seolah menekan perutnya untuk mengelakkan makan banyak. Kita duduk macam tu, kita jarakkan tu makan banyak tu, pun tak kena lah juga. Orang suruh rapat, dia pergi jauh. Itu satu. Nombor dua, Nabi SAW kalau makan, sunnahnya Nabi duduk secara iqa'. Maknanya punggung letak atas kedua tumit, Nabi makan macam tu, sambil macam tu. Kita tengok macam kurang adab. Itu bagus. Kenapa? Bila kita duduk macam tu, kita tak boleh makan lama. Pasal jari kaki kita kena lipat tu. Lagi kita isi penuh, lagi sakit jari tu. Jadi, kita akan makan sekejap. Dia yang paling syok ni bila duduk bersila. Bila bersila tu yang lepas habis makan, dia sambung mesyuarat satu. Lepas tu dia sambung mesyuarat dua. Dia sambung mesyuarat tiga. Tu jadi masalah. Sebab tu kalau kita tengok cara Nabi duduk makan ni, duduk yang menjadikan makan tu tak lama. Sebab makan ni kan Nabi kata sekadar nak menegakkan tulang belakang untuk ibadat. Bukan sampai nak tegak pun tak boleh. Sebab ngantuk. Berat ke depan. Dia bukan begitu. Ya. Jadi lepas ni, kalau ada makan-makan lepas kuliah subuh, tuan-tuan duduklah iqa' tu. Saya nak tengok berapa lama boleh tahan. Memang tak duduk lama, saya minta jari luar, kaki sakit ni. Okey, balik. Bagus lah lagu tu. Ya. Baik. Lagi satu, Nabi duduk macam tu. Bila duduk macam tu, orang boleh duduk ramai, tuan-tuan. Zaman Nabi dulu kan susah. Satu talam tu, bila duduk iqa' tu, kita boleh kongsi ramai orang. Kalau duduk bersila, sikit lah kapasiti orang boleh isi. Ya. Satu talam mungkin 4 orang kau nak selesa duduk bersila. Kalau iqa' tu, mungkin kita boleh masuk 6 orang. Lebih daripada jumlah 4 orang tu tadi. Ya. Baik. Kemudian adapun tasyahud awal, hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama, dan wajib menurut Imam Ahmad di mazhab Hanbali. Bahkan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, jika ditinggalkan bererti salatnya sah, tetapi ia harus sujud sahwi, baik ia sengaja ataupun tidak sengaja. Ini adapun tasyahud awal, kita kena beza tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal. Dia dua ibadat yang berbeza. Tasyahud awal tu bacaan. Duduk dalam tasyahud awal itu pun sunat aba'ab. Ya, sunat yang berat. Sunat yang berat, dia bukan sunat yang ringan. Jika dia ditinggalkan, maka dia mesti melakukan sujud sahwi. Baik dia sengaja tak buat ataupun tidak sengaja. Ya. Atau kalau dia tak buat juga Ustaz, dia bagi salam baru teringat Allahu Akbar, dah tinggal tasyahud awal. Ya, tinggal tak buat, maka sah juga salatnya. Cuma dia telah merugikan pahala yang besar. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kata kalau dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru teringat yang dia tertinggal tasyahud awal tadi dan dia terlupa buat sujud sahwi, kalau tempoh jaraknya masih hampir dan dekat, langsung dia buat sujud sahwi. Terus sujud sahwi 2 kali, lepas tu bagi salam balik. Boleh. Tapi kalau dia dah bagi salam, pergi jumpa kawan duduk dekat Anwar Maju, minum teh tarik secawan, Allahu Akbar, tadi lupa lah sujud sahwi, tu tak boleh lah. Dah punya jauh dia berjalan, kena teh tarik secawan baru teringat. Itu bukan sujud sahwi. Ya. Itu namanya orang nyanyok. Maknanya dia bukan sahwi lagi lah. Tu sayok sahwi lah tu. Baik. Begitu juga dalam sunat ab'ad yang lain. Macam qunut, sama ada ditinggal dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Itu bagi dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia termasuk dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni pertama adalah duduk tasyahud awal. Yang kedua, tasyahud awal, bacaan tasyahud awal tu sendiri.
Yang ketiga, selawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud awal. Yang keempat, berselawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal. Yang kelima adalah doa qunut. Jadi ini 5 perkara yang termasuk daripada sunat ab'ad di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia duduk, cuma dia tak baca, pun kena sujud sahwi sebab dia meninggalkan bacaan tasyahud. Baik. Okay, selesai kita dalam bab tu. Kalau orang tu tak hafal, dia baru masuk Islam, dia tak hafal tasyahud. Ya. Dia tidak menghafal lafaz tasyahud tu atau lafaz bacaan tahiyat tu. Dia tak hafal. Ya. Maka boleh ia gantikan dengan lafaz syahadah. Ulama kata, dia baca aja ulang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Boleh. Ya, kemudian dia selawat kepada Nabi SAW. Baik. Dan dia juga boleh gantikan dengan zikir, ya. Apa-apa zikir subhanallah alhamdulillah boleh digantikan, ya. Baik, seterusnya lafaz tasyahud. Dah habis perbahasan tentang tu, kita masuk tentang lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud daripada Nabi SAW itu ada 3 jenis lafaz. Maknanya Nabi SAW solat dengan baginda membaca ketiga-tiga lafaz tasyahud ini. Tasyahud yang pertama, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar daripada Nabi SAW bersabda. Baginda membaca ini ketika tasyahud awal dan tasyahud akhirnya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia lain sikit. Itu lafaz tasyahud yang pertama, jika kita nak membacanya. Itu yang pertama. Makna dia apa? Segala penghormatan milik Allah. Begitulah segala selawat dan semua kebaikan, salam sejahtera dilimpahkan ke atasmu, wahai Nabi, dan rahmat Allah dan semua berkatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadahkan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, lafaz yang pertama tadi dipilih oleh mazhab Hambali. Mazhab Hambali hafal lafaz tu. Mazhab mereka majoriti baca lafaz tu. Mazhab Syafi'i dia pilih lafaz yang kedua. Apa lafaz yang kedua? Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi SAW bersabda, aku mendengar baginda membaca tahiyat ini pada tasyahudnya atau tahiyatnya, baik awal atau akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu. Lafaz ni dipilih oleh Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i pilih lafaz ni tapi tak pilih lafaz lain? Sedangkan dalam kitab Imam Syafi'i, lafaz lain pun dibawakan. Imam Syafi'i bawa dalam kitab dia. Tapi kenapa pilih ni? Ada 2 sebab kata ulama. Pertama, kerana lafaz ini diamalkan oleh Ibnu Abbas. Pertama, lafaz ini diamalkan oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Sepupu Nabi SAW. Dia keturunan Nabi. Dia direct keturunan Nabi sebab bapa dia Abbas bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi SAW. Adik-beradik dengan ayah Nabi Abdullah. Maka Imam Syafi'i bila dia nak pilih sesuatu riwayat dan zikir, dia tengok. Oleh kerana riwayat ini
datang daripada keluarga Nabi, maka dia lebih menyukai memilih bacaan itu. Bukan dia kata bacaan lain tak boleh. Boleh. Cuma dia lebih suka baca bacaan itu. Satu. Nombor dua, kerana Imam Syafi'i mengatakan lafaz ini adalah lafaz yang terakhir. Sebab Ibnu Abbas ni, masa Nabi SAW hijrah ke Madinah, umur dia ketika itu baru 3 tahun. Masa Nabi wafat, umur dia 13 tahun. Jadi, umur 3 tahun, mana budak boleh hafal lagi tuan-tuan? Susah lah. Jadi bila Imam Syafi'i kaji, Abdullah bin Abbas ni, dia mula duduk dengan Nabi, dia mula akrab dengan Nabi ketika umur dia 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Masa dia kecil, dia duduk main lah. Biasalah budak main lah. Takkan nak pergi kuliah pula 3 tahun. Yang kena main kuliah ni, yang 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 3 tahun berlari ya. Umur dia 6 tahun, dia dah mula Nabi ajak dia ikut dengan Nabi. Jadi lafaz ini diambil mestilah di akhir hayat Nabi. Sebab Ibnu Abbas, dia duduk belajar dengan Nabi lambat. Sebab dia muda. Ibnu Mas'ud, yang lafaz pertama tu, Ibnu Mas'ud, dia ni muhajirin. Dia antara 10 sahabat yang terawal masuk Islam. Ada setengah riwayat kata 18 yang terawal masuk Islam. So dia lebih veteran. Maknanya lafaz Ibnu Mas'ud bagi pandangan Imam Syafi'i, lafaz lama, versi lama. Tapi lafaz Ibnu Abbas versi baru. So Imam Syafi'i kata, aku ambil yang versi baru ni lah. Kerana dia versi yang dibaca oleh Nabi SAW di hujung-hujung akhir hayat baginda. Itu kenapa Imam Syafi'i memilih lafaz ini, walaupun tidak salah membaca lafaz yang lain. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita tangguh sekadar itulah tuan-tuan untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.